Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Kak Olins. Mari belajar bahasa Jerman bagi pemula level A1. Untuk teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan herzlich willkommen. Dan untuk teman-teman yang lama, saya ucapkan terima kasih sudah bersama. Bantu di like videonya dan di subscribe channel ini ya. Oh ya, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan sungkan untuk membagikannya kepada yang lain. Danke euch. Dalam pelajaran yang lalu, kita sudah mempelajari Das Perfekt Teil 1. Untuk video kali ini, kita akan mempelajari Das Perfekt Teil 2. Na und, los, fangen wir an. Lektion 45. Das Perfekt Teil 2. Sebagai kelanjutan pelajaran 44, sekarang kita akan membahas tentang kapan kita menggunakan sein dan kapan kita menggunakan haben sebagai Hilfsverb dalam kalimat bentuk perfect. Yang pertama, sein als Hilfsverb. Kita akan menggunakan sein sebagai kata kerja bantu apabila kata kerja utamanya menyatakan perubahan tempat atau posisi atau Ortsveränderung di dalam kalimat. Contohnya, letzte Woche bin ich nach Berlin gefahren. Minggu lalu saya pergi ke Berlin. Fahren artinya pergi dengan kendaraan. Egal apakah kita yang nyetir atau orang lain ya. Jadi ada perpindahan atau perubahan tempat dari titik A menuju ke titik B. Misalnya saya tinggal di Hamburg. Dari Hamburg saya pergi ke Berlin. Ortsveränderung. Jadi Ort itu tempat, Veränderung itu artinya perubahan. Kita perhatikan contoh berikutnya. Als Kind bin ich jeden Tag in die Schule gegangen. Waktu kecil, saya berjalan kaki setiap hari ke sekolah. Verb bentuk infinitifnya gehen. Bentuk perfectnya sein gegangen. Sein yang telah dikonjugasi sesuai subjek ich dalam hal ini bin berada di posisi kedua dan partisip zwei gegangen berada di posisi paling belakang. Contoh berikutnya, gestern Abend sind meine Eltern hier angekommen. Kemarin malam orang tuaku tiba di sini. Sebelumnya orang tuanya berada di tempat lain. Kemarin malam tiba di sini. Ada perubahan tempat. Verb utamanya bentuk infinitif ankommen, artinya tiba. Bentuk perfectnya sein angekommen. Cara membentuk partisip zwei ini akan kita pelajari di video 46 nanti. Sie sind mit dem Flugzeug von Singapore nach München geflogen. Mereka telah terbang dengan pesawat udara dari Singapura ke München. Atau kita bisa juga merubah posisinya, posisi subjek dan anggapannya menjadi Mit dem Flugzeug sind sie von Singapore nach München geflogen. Oder von Singapore nach München sind sie mit dem Flugzeug geflogen. dengan pesawat udara mereka terbang dari Singapura ke München. Atau dari Singapura ke München mereka terbang dengan pesawat udara. Perhatikan posisi sein dan partisip zwei dari ketiga kalimat ini tetap sesuai dengan regelnya. Sein berada pada posisi kedua dan partisip zwei berada pada posisi paling belakang. Jenis kata kerja yang menyatakan perubahan posisi ini biasanya merupakan kata kerja bergerak atau Verben der Bewegung seperti gehen, fahren, kommen, dan lain-lain. Biasanya bentuk perfect dari verben ini
menggunakan sein sebagai Hilfsverb-nya. Tapi perlu hati-hati. Kalau dalam kalimat itu ada objek, baik itu akusatif objek ataupun datif objek, maka Hilfsverb-nya bukan lagi sein, melainkan haben. Nanti akan kita tunjukkan contohnya ya. Nah, berikut ini beberapa contoh verben yang menyatakan pergerakan atau Verben der Bewegung. Kalian bisa mencoba untuk membuat kalimat perfect dari verben ini di kolom komentar. Nanti akan saya coba untuk mengoreksinya, sekalian dengan artinya ya, supaya saya tahu maksud kalian itu mau bilang apa gitu. Jadi saya bisa mengarahkan. Oke? Yang kedua, sein juga digunakan sebagai kata kerja bantu kalau kata kerja utamanya menyatakan perubahan kondisi atau perubahan keadaan atau Zustandsveränderung. Contoh pada verb einschlafen atau tertidur. Perubahan keadaannya dari terjaga ke jatuh tidur. Contoh kalimatnya, Michael ist auf dem Schreibtisch eingeschlafen. Michael telah tertidur di meja tulis. Tadi masih belajar, karena ngantuk jadi ketiduran, gitu kira-kira. Jadi ada perubahan keadaan. Kalau kalimat dalam bentuk presence-nya masih ingat kan? Yap, Michael schläft auf dem Schreibtisch ein. Jadi proses ngantuk beratnya itu sedang berlangsung. Contoh berikutnya, verwelken atau layu. Die Blume ist verwelkt. Bunga itu telah layu. Keadaannya berubah dari keadaan segar menjadi layu. Bentuk infinitifnya verwelken, bentuk perfectnya sein verwelkt. Di sini saya tulis S saja, maksudnya sein ya. Contoh berikutnya, sein Großvater ist vor 3 Jahren gestorben. Kakeknya telah meninggal dunia 3 tahun yang lalu. Bentuk infinitifnya sterben, bentuk perfectnya ist gestorben, karena subjeknya orang ketiga tunggal. Sein Großvater, kakeknya. Kalau masih ada yang bingung untuk kata ganti milik, bisa diulang lagi pelajaran 22 ya. Contoh berikutnya, Ich bin in Indonesien geboren, aber in Deutschland aufgewachsen. Saya lahir di Indonesia, tapi tumbuh besar di Jerman. Yang ketiga, ada juga beberapa kata kerja yang tidak termasuk ke dalam kedua kategori di atas, tapi mempergunakan sein sebagai kata kerja bantunya, seperti sein, werden, bleiben, passieren, geschehen. Dalam pelajaran 43, saya pernah mengatakan bahwa untuk bentuk lampau, sein dan haben seringkali dipergunakan dalam bentuk preteritum. Tapi bukan berarti sein dan haben tidak memiliki bentuk perfect ya. Ada bentuk perfectnya. Kita ambil contoh, saya sudah pernah ke Berlin. Ich bin schon mal in Berlin gewesen. Ini memiliki arti yang sama kalau kita buat dalam bentuk preteritum. Ich war schon mal in Berlin. Bentuk preteritum ich war. Bentuk perfect ich bin gewesen. Partisip zwei dari sein adalah gewesen. Berikutnya werden. Bentuk perfectnya sein geworden.
Contoh kalimatnya, Gestern ist Frau Bauer 90 Jahre alt geworden. Kemarin Ibu Bauer telah berusia 90 tahun. Begitu juga dengan verben bleiben yang artinya tinggal atau menetap, passieren dan geschehen yang artinya sama-sama terjadi. Contoh kalimatnya, Wie lange seid ihr in Paris geblieben? Berapa lama dulu kalian tinggal di Paris? Was ist denn gerade passiert? Apa yang telah terjadi barusan? Der Unfall ist auf der Autobahn geschehen. Kecelakaan itu telah terjadi di jalan tol. Nah, itu tadi untuk sein sebagai Hilfsverb dalam kalimat bentuk perfect. Sekarang kita lanjutkan ke Haben als Hilfsverb. dalam kalimat perfect. Haben digunakan sebagai kata kerja bantu apabila verb utamanya membutuhkan objek, baik itu akusatif objek maupun datif objek, seperti lesen, kochen, essen, helfen, gehören, dan lain-lain. Contohnya, Martin hat gelesen. Martin telah membaca. Walaupun dalam kalimat ini kita tidak diberitahu objeknya, tapi das Verb lesen merupakan verb yang membutuhkan akusatif objek. Martin hat ein Buch in der Bibliothek gelesen. Martin telah membaca sebuah buku di perpustakaan. Di sini kita melihat akusatif objek, das Buch. Bentuk infinitif, lesen. Bentuk perfect, haben gelesen. Contoh berikutnya, Martina und Klaus haben mir viel geholfen. Martina dan Klaus telah banyak menolong saya. Mir merupakan datif objek. Jadi helfen bentuk perfectnya haben geholfen. Kita ambil contoh berikutnya, gehören yang berarti kepunyaan. Kalimatnya, das Haus hat uns gehört. Rumah itu dulu kepunyaan kami. Uns merupakan datif objek. Jadi kata kerja bantunya adalah haben. Gehören bentuk perfectnya haben gehört. Sekarang coba kita perhatikan kalimat berikut. Ich habe mein neues Auto gefahren. Saya telah mengendarai mobil baru saya. Di sini kita menggunakan kata kerja bergerak, tapi kita tidak menggunakan sein sebagai Hilfsverbnya, melainkan haben, karena ada akusatif objeknya, mein neues Auto. Begitu juga pada kalimat Ich habe meinen Nachbarn zum Flughafen gefahren. Saya telah mengantarkan tetangga saya ke bandara. Dengan kendaraan maksudnya ya. Dia menyetir untuk tetangganya. Di sini juga kita menggunakan haben sebagai kata kerja bantunya karena ada datif objek. Meinen Nachbarn. Beda ya dengan kalimat Ich bin gestern nach Berlin gefahren atau gestern bin ich nach Berlin gefahren. Dalam kalimat ini kita menggunakan sein sebagai Hilfsverbnya karena ada perubahan tempat tapi tidak memiliki objek. Bisa dipahami ya? Yang terakhir, kita juga menggunakan haben als Hilfsverb
kalau verb utamanya adalah haben atau mempunyai. Seperti sein, das Verb haben juga lebih sering dipergunakan dalam bentuk preteritum untuk membentuk kalimat bentuk lampau. Tapi haben juga mempunyai bentuk perfect. Contohnya, vor 3 Jahren habe ich ein Motorrad gehabt. 3 tahun yang lalu, saya mempunyai sebuah sepeda motor. Ini sama artinya kalau kita buat dalam bentuk preteritum. Vor 3 Jahren hatte ich ein Motorrad. Bentuk perfektnya ich habe gehabt. Bentuk preteritum ich hatte. Terserah kita mau pilih yang mana. Sama-sama benar ya. Lalu, bagaimana membentuk partisip zwei akan kita pelajari pada video selanjutnya. Ayo, tetap semangat. Untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Danke, auf Wiedersehen.